Assalamualaikum, selamat datang ke Azra Green. So, hari ini kita akan cakap tentang pH. Bukan pH kerajaan tetapi pH air. Stay tune. Apa itu pH? pH tu merupakan potential hydrogen atau sesetengah orang dia panggil sebagai power hydrogen. So, apa guna pH ni? pH ni adalah satu indikator ataupun skala untuk menentukan air itu berakali ataupun berasid ataupun neutral. So, dia punya skala iaitu daripada 1 sehingga 14. So, kita ambil yang tengah-tengah iaitu 7. 7 bermaksud air itu ialah pure, tanpa ada campuran. Dia panggil pure water. Apabila dia turun ke bawah iaitu 6, 5, 4, 3, 2, 1, dia makin berasid. Contoh air yang berasid adalah seperti air jus. Dan yang ke atas lagi iaitu air yang berakali iaitu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tu ialah akali. So contoh-contoh air yang berakali ni macam air mineral, lepas tu air laut, itu ialah air yang bermineral. So, apa functionnya pH ni bagi akuarium? So, okey, untuk menjawab persoalan ni kita kena tahu dulu apa itu air yang berasid dan juga apa itu air yang berakali. So, air yang berasid selalunya sedikit masam berbanding dengan air yang berakali. Dia jenis yang keras iaitu asid lebih soft dan juga yang berakali lebih keras. So, ada sesetengah ikan atau shrimp ataupun pokok, dia memerlukan certain pH untuk hidup. So, apabila terlalu tinggi, dia akan mati atau terlalu rendah, dia akan mati. Okey, kita ambil contoh seperti mana shrimp Caridina. So, Caridina ni dia tak boleh hidup di pH yang tinggi. Apabila kita letak di pH yang tinggi, dia akan mati. So, ada lagi contoh kita bagi tentang ikan. Okey, kita tengok ikan macam ikan cichlid. Okey, so ikan cichlid dia hidup di pH yang tinggi. Apabila kita letak dia di pH yang rendah, confirm akan mati. Itu ataupun jika tak mati pun dia akan merana lah, sedikit suffer. Aku bagi satu analogi dekat korang. Cuba bayangkan korang duduk dalam sebuah bilik yang terkurung dengan berbau masam. So korang tak akan mati dengan begitu cepat, betul tak? Tapi korang akan mati slowly. So korang akan merana dulu slowly dan last kali korang akan mati. Itulah pH. Apabila tak sama dengan dia punya pH yang sepatutnya, kita akan menyebabkan ikan tu merana lah. Okey, so kita bagi contoh pH yang tinggi yang wide range. Ikan-ikan yang wide range punya pH seperti beta, lepas tu guppy, cardinal. Cardinal mempunyai dia punya pH yang tinggi iaitu tak silap aku ialah 4 sampai ke 7.6 tak silap, ataupun 8. So itu adalah jenis ikan yang jenis wide range. Untuk pokok tak berapa nak kisah sangat, tetapi untuk ikan dan juga shrimp, terutama sekali shrimp lah. Shrimp ni korang kena tahu pH dia berapa kalau nak main pH kalau nak main shrimp. Okey, so kita dah tahu apa itu pH dan apa function pH bagi akuarium. So kita nak tengok pula macam mana nak test apa produk dan juga macam mana nak test pH ni. Okey, untuk nak test pH ni dia ada pelbagai cara, iaitu menggunakan pen, iaitu digital dia panggil, ataupun liquid, jenis liquid, ataupun jenis paper. So yang mana paling accurate? Yang paling accurate sekali ialah jenis liquid kerana pen dan juga paper ni dia tak berapa nak accurate. Kalau contoh pen ni korang kena calibrate dia untuk beberapa lama yang akan datang. So kena calibrate. So lebih baik ambil jenis liquid. Okey, so kita nak cakap tentang jenis liquid ni. Jenis liquid pun ada pelbagai jenis brand. Yang dominan dekat Malaysia iaitu API dan juga JBL lah. Yang ini ialah dominan lah. Personally aku lebih minat jenis JBL sebab apa? JBL dia punya range dia lebih besar, iaitu daripada 3 sampai ke 10 berbanding dengan API iaitu lebih kurang daripada 6 sampai 7.6. Tetapi kalau nak
test yang lebih tinggi, korang kena beli satu lagi produk API, iaitu dia panggil pH High. Yang itu untuk test yang lebih tinggi. Tetapi dia juga ada masalah untuk JBL ni. Apa itu masalah dia? Okey, pro and cons dia iaitu API test kit ni lebih cepat kurang daripada 1 minit korang dah boleh dapat bacaan yang accurate. Tetapi kalau untuk JBL punya, korang kena tunggu lebih kurang dalam 3 minit untuk mendapatkan bacaan yang accurate untuk pH. Okey, so kita dah tahu pro and con tentang JBL dan juga API. So kita nak test macam mana nak guna tester ni So senang saja. Korang perlukan ambil air 5 ml Dia ada test tube macam ni. So test tube ni korang masukkan 5 ml, ataupun nak senang tengok ni by garisan ni dia ada satu garisan dekat sini. So ambil air 5 ml dalam garisan tu. Okey, so dah dapat 5 ml, korang masukkan pH tester ni bergantung. Kalau untuk JBL punya memerlukan 4 titik, 4 drop. Untuk pH API pula perlukan 3 drop. Dia ada tulis dekat sini korang boleh baca dekat sini berapa drop. So korang masukkan 3 drop. Okey, so sekarang kita akan menggunakan API punya tester. So kita masukkan 3 drop. 1, 2, 3. Okey, dah masukkan, kita tutup. Kita goncang sikit. Okey, dan kita ambil dia punya indikator ni. Selalunya dia akan datang dengan indikator ni. Kalau tak datang tu, korang boleh tanya seller. Okey, so kita compare berapa dia punya pH. So kalau tengok sini, pH aku lebih kurang dalam 6 ataupun kurang lagi sebab itu kelemahan untuk API ni Dia boleh test sampai 6 sampai 7.6 je. So kemungkinan yang ini mungkin bawah lagi daripada 6. Selalunya air dekat sini sebab aku pakai air RO. Air RO ku lebih kurang 4. So ini sepatutnya 4. Tetapi disebabkan API tak boleh test sampai ke bawah lagi, so dia akan ambil warna yang paling bawah sekali, iaitu 6. Okey, so kita dah tahu dah macam mana nak test API, dan juga kita tahu macam mana nak apa itu API. So macam mana kita nak menaikkan macam mana kita nak menaikkan pH dan macam mana nak menurunkan pH. Okey, kita akan cakap tentang macam mana nak menurunkan pH dulu. Okey, untuk nak menurunkan pH ni dia ada pelbagai cara, iaitu free pun ada, yang berbayar pun ada. Okey, kita cakap yang tentang free dahulu. Okey, yang free dahulu iaitu seperti daun ketapang, lepas tu ataupun peat. Peat ialah tanam gambut. Selepas tu macam apa-apa yang berasid macam daun teh, macam tu dia akan mengurangkan pH. Yang berbayar pula seperti macam Sikam acid, acidic atau acid. Lepas tu ada ini AR Pack Better daripada keluaran kami pun menurunkan pH. Okey, lepas tu kita ada air RO. Air RO pun kadang-kadang akan menurunkan pH. Okey, lagi seperti mana JBL down, pH down, JBL pH down pun akan menurunkan pH. Dan beberapa lagi produk yang lain ada banyak sebenarnya, tapi aku listkan yang common lah, yang selalu orang Malaysia guna. Okey, dan macam mana pula nak menaikkan pH? Okey, untuk nak menaikkan pH ni lebih senang sebenarnya bagi aku untuk menaikkan pH, iaitu kita boleh guna JBL pH Up, iaitu yang berbelilah. JBL pH Up ataupun Sikam Akali. Lepas tu ada batu koral ataupun batu-batu seperti shineri, iaitu semua akan menaikkan pH dan juga TDS. Okey, so apa lagi yang menaikkan pH, iaitu seperti baking soda, itu akan menaikkan pH. Okey, secara conclusionnya pH ni penting ke tak untuk kita cek dalam aquarium kita? Bagi aku, jika korang bermain shrimp, korang perlu tahu pH korang berapa. Tetapi kalau korang main ikan ataupun pokok tu, itu ialah nombor 2 lah, tak berapa nak penting sangat. Tetapi kalau tersalah pH pun akan menyebabkan ikan mati, so better korang check jugalah.
at least korang kena ada API test kit ni, dan juga iaitu ammonia test kit, lepas tu kena ada nitrate test kit dan juga nitrate test kit. Empat ni sepatutnya kena ada bagi seorang pemain akuarium. Okey. So, sampai di sini saja perkongsian kita untuk kali ini. Jika anda suka video ini, anda boleh share, like, subscribe. Jumpa di episod akan datang. Bye-bye.